Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya ingin membicarakan tentang pengalaman hidup dalam zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan negara di negeri Perlis. Saya dilahirkan ketika peperangan dunia kedua, ketika pendudukan Jepun di semenanjung Tanah Melayu pada tahun 1941. Ketika itu, kapal terbang Jepun berlegar-legar di udara mengebung beberapa buah jambatan di Bandar Kangar. Penduduk di kampung saya berkumpul di satu tempat berpakat ingin menyelamatkan diri dalam gua di sebuah bukit. Ketika itu, muncul seorang yang berpengaruh di kampung saya, bernama Haji Saleh. Katanya, tak payah lari ke mana-mana. Jepun bukan nak bom kita, tapi mereka nak bom orang putih. Sebab orang putih menjajah Tanah Melayu. Baliklah ke rumah masing-masing, serunya. Ketika itu penduduk kampung kami sangatlah susah. Terpaksa makan ubi kayu kerana hasil padi dia rampas oleh Jepun. Ada setengahnya memakai guni kerana kekurangan kain. Di sekolah, guru-guru belajar bahasa Jepun dan terpaksa menyanyi lagu kebangsaan Jepun. Sehingga kini ramai guru yang mahir menyanyi lagu-lagu Jepun. Begitulah Jepun menanam semangat kepada rakyat negara kita supaya cintakan negara Jepun. Setelah bandar Hiroshima dan Nagasaki dibom pada tahun 1945, Jepun menyerah kalah. Inggris kembali semula memerintah atau menjajah semenanjung Tanah Melayu, negara kita. Pada tahun 1948, tertubuh Persekutuan Tanah Melayu. Saya belajar di Sekolah Melayu Santan pada tahun 1945. Berjalan kaki ke sekolah. Sekolah kami didirikan oleh Inggris menggunakan tingkap yang dijolok dengan kayu. Kami belajar pelajaran ilmu hisab, ilmu alam, tawarikh, kesihatan dan ilmu kejadian. Sekarang dikenali sebagai pelajaran sains. Pelajaran 3M dipentingkan, iaitu menulis, membaca dan mengira. Kami menulis dan membaca menggunakan abjad Rumi dan Jawi. Sebab itulah pelajar zaman dahulu mahir menulis dan membaca Jawi. Saya belajar sambil menjaga 2 ekor lembu yang digunakan oleh ayah saya membajak sawah sebagai anak gembala. Saya berjalan kaki ke sekolah. Di sekolah saya membaca buku-buku cerita terjemahan bahasa Inggris seperti cerita-cerita Shakespeare, Orang Bersayap, pelbagai cerita Melayu dan hikayat hang tuah. Asas utama membedung sastera kepada saya selain cerita-cerita penglipu lara. Saya belajar sehingga darjah 7 sekolah Melayu. Tidak ada sekolah menengah Melayu ketika itu. Lepasan darjah 6 dan darjah 7 diterima menjadi guru, polis dan askar. Pegawai-pegawai tinggi memerlukan lepasan sekolah Inggris. Suatu hari ketika pulang menjaga lembu, guru saya Cikgu Mahmud Haji Hashim menunggu saya di hadapan rumah. Dia berseru, "Lepaskan tali lembu itu, Jap. Kamu telah dilantik menjadi guru." Begitulah kehidupan para pelajar zaman dahulu. Saya dilantik menjadi guru pelatih pada tahun 1956, masih dalam penjajah Inggris.
Saya mengajar di Sekolah Melayu Sungai Berembang. Berjalan kaki ke sekolah, meranduk air, selut dan lumpur. Terpaksa menggalas beg yang berisi kasut dan buku-buku mengajar. Mulai tahun 1970, saya dilantik menjadi guru besar di Sekolah Kebangsaan Padang Besar Selatan dan Sekolah Kebangsaan Seri Perlis. Dalam zaman kemerdekaan, barulah amat nyata terbina jalan raya, bekalan listrik dan air. Sekolah-sekolah didirikan dengan bangunan batu bertingkat-tingkat, menyalurkan pendidikan kepada anak-anak bangsa kita. Selepas negara merdeka pada 31 Ogos 1957, barulah tertubuh Sekolah Menengah Melayu. Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu. Di sinilah terletaknya jati diri rakyat Malaysia menggunakan satu bahasa. Sesuai dengan tema Hari Kemerdekaan pada tahun ini, sehati sejiwa. Sewajarnya semua rakyat dan semua pemimpin menggunakan bahasa negara kita. Seperti negara-negara maju dan bertemadun, rakyat dan pemimpinnya menggunakan bahasa negara masing-masing. Saya belajar sendiri SRP, SPM dan STPM sehinggalah berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti USM pada tahun 1980. Setelah itu saya mengajar di sekolah menengah sehinggalah bersara pada tahun 1991. Penglibatan saya dalam dunia penulisan. Saya menulis pada tahun 1960 ketika berusia 19 tahun. Menghasilkan novel, cerpen, puisi, drama dan esei. Sehingga kini saya menghasilkan sejumlah 168 judul buku, 158 judul cerpen, 451 judul puisi, 41 judul drama, radio, drama pentas dan drama televisyen, dan kira-kira 355 judul esei. Sebuah daripada karya-karya saya itu ialah memoir atau biografi saya sendiri, iaitu memoir 1000 Riak di Pantai Usia. Tema karya-karya saya menjurus kepada pembangunan dan pendidikan bangsa, semangat patriotik dan nasionalisme. Perjuangan utama saya ialah memertabatkan bahasa Melayu. Sekian banyak puisi, cerpen dan esei saya tulis bertemakan perjuangan tersebut. Sebuah buku saya tulis tentang karya-karya itu ialah Minda Seorang Penyair, Perjuangan Memertabatkan Bahasa Melayu. Boleh jadi di atas kegiatan penulisan dan kegiatan masyarakat, saya dianugerahkan pingat PJK, AMP, SMP dan PJC oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja dan Kerajaan Negeri Perlis. Saya menerima beberapa anugerah tokoh, di antaranya tokoh bahasa dan sastera Negeri Perlis pada tahun 2013. Dalam bidang sastera, saya juga sering menerima hadiah-hadiah sastera, hadiah-hadiah sastera nasional dan utusan Melayu Public Band. Terdapat juga di antara puisi dan cerpen-cerpen saya itu dijadikan teks sastera. Pada tahun ini, novel remaja saya, Sejambak Bakti, dijadikan teks sastera Komsas, tingkatan 1, Zon Selatan. Saya ingin dikemasikan sebuah puisi yang dijadikan teks sastera tingkatan 5, iaitu Bangkitlah. Puisi ini memberi semangat kepada anak-anak muda kita supaya bangun membina diri dalam zaman pembangunan negara kita sekarang ini. Bangkitlah. Anak-anak yang sedang lena, bangkitlah.
matahari sudah tinggi di puncak gunung. Lihat jernihnya pagi ini. Burung-burung berterbangan di udara dan pepohonan hijau merendang daunnya. Apa kau masih belum bangkit? Bangkitlah. Jangan sesal nanti. Madu bumi yang kekeringan, isi lautan kekosongan, dan perut belantara menjadi ladang. Anak-anak, isu apa yang akan kau makan? Tanah atau batu atau debu? Kau mau terus menangis tanpa air mata. Kalau tidak, bangkitlah. Matahari belum lagi rembang dan burung-burung belum lagi menjamah awan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu, Ya. boleh tak ceritakan sikit lagi tentang niat cikgu sebenarnya dalam memperjuangkan bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Ya, insyaAllah. Saya memang dikenali oleh rakan-rakan di Semenanjung Malaysia, salah seorang yang memperjuangkan bahasa Melayu. Entah bagaimana, kerana boleh jadi jati diri ini muncul atau timbul semenjak saya kecil lagi. Baiklah, saya tegaskan bahawa perjuangan memertabatkan bahasa Melayu bukan bererti saya ataupun kalangan-kalangan orang Melayu yang memperjuangkan bahasa Melayu membenci ataupun anti bahasa lain, terutama bahasa Inggeris. Memang harus dipelajari bahasa asing untuk meningkat pembelajaran dan ilmu kepada bangsa kita. Tapi sebenarnya bukan bahasa Inggeris saja, sebab bahasa Inggeris itu bahasa penjajah. Bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Arab, untuk meningkatkan ilmu dalam lapangan agama kita. Bahasa Jepun, untuk pergi ke sana anak saya sendiri belajar bahasa Jepun, dan untuk kita mendapat perusahaan-perusahaan yang besar di Jepun, apalagi Jerman dan Perancis. Tapi negara-negara tersebut begitu kuat memperjuangkan bahasa mereka masing-masing. Kalau kita pergi ke Jepun atau pemimpin Jepun datang ke negara lain, mereka tidak akan bercakap bahasa negara itu atau bahasa Inggeris, mereka akan bercakap bahasa Jepun sehingga mereka sanggup bawa penterjemah Jepun. Walaupun mereka boleh berbahasa Inggeris di negara kita sendiri pun. Tapi sayang serba disayang, pemimpin-pemimpin kita bukan saja di negara kita, kalau pergi di negara luar akan bercakap bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Inggeris. Di manakah letaknya jati diri, maruah bangsa dan semangat cinta akan kepada bangsa dan tanah air? Kerana bahasa adalah jiwa bangsa. Kalau tidak menggunakan bahasa kita sendiri, maka tidak mempunyai jiwa. Kalau mereka menggunakan bahasa Inggeris, berarti mereka mempunyai jiwa Inggeris. Sebab itu salah satu sebab pendapat saya, atlet-atlet kita, terutama sama dalam bidang badminton ataupun bola sepak atau yang lain pun, yang kurang berjaya kalau kita banding dengan atlet-atlet bangsa China misalnya, atau Indonesia, atau di Thailand, atau di Denmark yang mereka sekarang ni menguasai badminton. Mereka cukup kuat bahasa mereka sendiri, semangat kebangsaan mereka sendiri. Mereka berjuang untuk bangsa mereka, mereka berjuang untuk negara mereka. Kerana menggunakan bahasa itu adalah dirinya. Jadi kita harap macam itu jugalah kepada pemimpin kita di negara kita, kepada atlet-atlet kita, kepada jurulatih kita menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau di Indonesia, mereka akan gunakan bahasa Indonesia. Kalau di Thailand, mereka akan gunakan bahasa Thailand. Di sini semangat jati diri, semangat cinta akan negara kita, semangat untuk perpaduan kita. Jadi saya menyokong penuh tema Hari Kebangsaan pada tahun ini, iaitu sehati dan sejiwa. Tapi saya harus memahami sebenarnya apakah maksud sehati dan sejiwa. Jadi
Selain pada perpaduan, sehati sejiwa menggunakan bahasa Melayu di mana-mana saja. Itu bahasa kebangsaan atau bahasa negara kita. Sama ada rakyat atau pemimpin kita sendiri. Sama tak kira bangsa, tak kira kaum dan tak kira keturunan. Menggunakan bahasa sendiri seperti mana di negara lain, terutama di Indonesia. Di mana-mana saja. Di Indonesia beratus-ratus bahasa. Tapi dengan bahasa Indonesia mereka menyatukan bangsa Indonesia, dan mereka berjuang habis bisa mempertahankan segala maruh di Indonesia dengan menggunakan bahasa itu. Sebab itu saya amat berharap supaya rakyat negara kita, pemimpin negara kita menggunakan bahasa kita ini sebagai bahasa jati diri, bahasa yang menimbulkan semangat cinta akan negara kita, bahasa yang akan menunjukkan negara kita mempunyai maruah kita sendiri, acuan kita sendiri. Ini salah satu di antara saya memperjuangkan, memetabatkan bahasa Melayu, dan dalam banyak hasil tulisan saya, termasuk cerpen, termasuk puisi, termasuk esei, dan saya bukukan. Itulah pendapat saya. Okey, satu soalan. Soalan. Ya. Selain daripada apa yang kita faham pasal merdeka, Merdeka. selain apa yang kita faham apa kemerdekaan Ya. Terima kasih banyak. Karena kebetulan saya dijemput oleh bapa-bapa sekolah memberi ceramah sempena Hari Kemerdekaan pada tahun ini atas judul Erti Sebuah Kemerdekaan. Saya kemukakan kepada anak-anak bangsa kita, kepada pelajar sekolah menengah, di manakah arti sebuah kemerdekaan. Satu daripadanya tentang sejarah bangsa kita. Sejarah bangsa kita bagaimana Datuk Mahajalela, Datuk Bahaman, Tok Janggut, kemudian di Perlis namanya Panglima Hitam, dan di Melaka Tun Fatimah, berjuang mempertahankan penjajah yang mula-mula masuk ke tanah Melayu, ke negeri-negeri mereka sendiri. Tapi akhirnya mereka gagal. Tun Fatimah memakai pakaian pahlawan Melayu kita, menyamar sebagai lelaki, berjuang mempertahankan Portugis, tapi Portugis lebih kuat. Begitu juga Datuk Mahajalela, yang apabila penjajah ingin menjajah Perak, Datuk Mahajalela bersama Puntun dan bersama rakan-rakannya membunuh Presiden J.W.W. Bush di Pasar Salak sedang mandi. Dan akhirnya kerana orang kita juga belot menangkap pejuang-pejuang tu dan membunuh. Di Kelantan misalnya, Tok Janggut begitu juga mempertahankannya. Di Pahang, Mak Kilau, pahlawan Bahaman dan sebagainya pun begitu juga. Inilah pejuang-pejuang utama mempertahankan negara kita. Lepas tu Inggeris masuk. Bila Inggeris masuk, maka sekian banyak askar-askar kita yang berjuang mempertahankan negara kita atau mempertahankan Inggeris. Lieutenant Adenan misalnya. Kemudian ada seorang lagi yang ni Serjan Hasan yang Piramdi buat filem tu kan. Pada masa tu mereka ni, pejuang-pejuang ni berjuang dengan Jepun ataupun dengan komunis untuk mempertahankan sebenarnya negara kita dan Inggeris. Sebab masa itu Inggeris masih lagi berkuasa. Mereka tidak menentang Inggeris. Jadi bagi saya pejuang-pejuang ini seperti berjuang untuk mempertahankan Inggeris. Itu arti sebuah kemerdekaan. Kemudian apabila tertubuhnya parti politik UMNO, MIC dan MCA yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman benar-benar berjuang menuntut kemerdekaan kita bersama tiga kaum ini. Bertemu dengan kerajaan Inggeris di England dan akhirnya berjaya mencapai
diberi tarikh kemerdekaan pada 31 Ogos apabila ternyata bahawa rakyat negara kita bersatu padu. Ini syarat utama Inggeris. Kalau sekiranya masih bertelingkah sebuah negara rakyatnya, mereka takkan bagi kemerdekaan. Jadi Tunku Abdul Rahman berjaya membuktikan bahawa kerjasama, perpaduan tiga kaum yang besar di Malaysia berjaya. Jadi sebab itu kita dapat kemerdekaan. Kemudian mengisi kemerdekaan itu yang penting. Pertama sekali tentang pendidikan bahasa. Daripada bahasa Inggeris telah pun ditukar apabila kita dan mereka kita tukar ke bahasa Melayu. Dan tertubuhnya sekolah menengah Melayu, sekolah menengah Melayu dan juga universiti yang menggunakan bahasa Melayu. Maka kita sudah pun membuktikan kepada negara, kepada bangsa kita, kepada negara kita, kepada negara luar bahawa kita mempunyai jati diri kita sendiri menggunakan bahasa kita sendiri. Yang sebelum ini Jepun ingin menanamkan semangat kebahasaan Jepun menggunakan bahasa Jepun, lagu-lagu Jepun seperti yang saya sebut tadi. Kemudian Inggeris apa lagi? Menggunakan bahasa Inggeris. Setiap jawatan-jawatan tinggi mesti berkeluar sama bahasa Inggeris. Jadi apabila kita merdeka, maka kita menguasai segalanya, maka seharusnya ada semangat jati diri ini menggunakan bahasa kita Melayu, iaitu bahasa kebahasaan kita yang telah termaktub dalam perlembagaan negara. Bahasa kebahasaan atau bahasa negara kita adalah bahasa Melayu. Jadi seluruh rakyat seharusnya menggunakan bahasa Melayu di mana-mana saja. Dalam pergaulan sehari-hari terpulanglah, tapi terutama dalam majlis resmi. Kalau misalnya diadakan persidangan antara bangsa di negara kita, seharusnya yang meresmikan pemimpin negara kita menggunakan bahasa kita. Kalau negara lain begitu, kalau di Olimpik misalnya dulu di Sepanyol, presiden ataupun Perdana Menteri Sepanyol menggunakan bahasa Sepanyol. Kita kalau di sini nanti akan diadakan SEA Games, peresmiannya oleh bangsa kita, pemimpin kita sendiri, adakah akan menggunakan bahasa Melayu? Jadi dalam sokan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang apa sekalipun, mesti kuat menggunakan jati diri itu bahasa itu. Bahasa itulah yang akan menguasai jiwa raga rakyat kita untuk membangunkan dalam semua lampangan kehidupan di negara kita sekarang. Jadi akhir kata kalau katakan Malaysia ni sebuah insan, seorang insan. Ya, seorang insan. Apa pesanan cikgu kepada Malaysia pada hari jadinya? Pada hari jadi? Ya, pada hari jadinya. Ya, hari jadinya 31 Ogos lah. Pada setiap tahun. Jadi pada setiap tahun seharusnya semua rakyat Malaysia, tak kira, yang ini penting kerana negara kita berlainan benar kalau dibandingkan dengan negara lain, kerana terdiri daripada beberapa bangsa yang besar-besar. Negara lain tidak begini. Kalau misalnya di Thailand, semua bangsa kaum terpaksa menggunakan bahasa dan nama Thailand, nama Siap. Di Indonesia pun begitu juga, sebab tidak banyak kaum-kaum ini. Bagi negeri kita susahlah untuk orang Cina untuk menggunakan nama Melayu. Begitu orang India menggunakan, tak apa yang tu. Yang penting bahasa, menggunakan bahasa. Bahasa Melayu pada semua bangsa, semua kaum di negara kita. Termasuk juga Sabah dan Sarawak. Ini pesanan saya pada hari lahirnya negara kita pada setiap tahun. Dan seharusnya dihayati sebenarnya tema. Misalnya tema tahun ini sehati sejiwa. Sehati sejiwa itu bukan saja dalam pemerintahan, dalam ekonomi, tapi dalam semua lapangan. Cikgu senaraikan sehati sejiwa dalam lapangan olahraga, sehati sejiwa dalam pendidikan, sehati sejiwa dalam ekonomi. Ekonomi kita sekarang ni sebenarnya dikuasai oleh kaum Cina dan India. Dan ini kita tidak iri hati sebab mereka berusaha. Tapi
kaum Cina dan India tidak pula iri hati kepada kerajaan kita untuk membangun ekonomi orang Melayu. Kerana orang Melayu kita ketinggalan dalam payung ekonomi ini. Ini sehati sejiwa. Jadi, peniaga-peniaga besar, peniaga kecil pun, orang Cina atau India seharusnya simpati kepada kerajaan dan simpati kepada orang Melayu supaya orang Melayu kita bangun bersama memperkembangkan negara kita dalam lapangan ekonomi sejajar dengan mereka. Jangan mereka rasa cemburu dan rasis. Ini perkataan yang selalu digunakan oleh pemimpin kita, perkauman. Sebab ini kenyataan dan harus disedari oleh rakyat negara kita, terutama kaum-kaum Cina dan India dalam lapangan ekonomi. Jadi lapangan-lapangan lain pun seharusnya sehati sejiwa membentuk peribadi bangsa kita di negara kita sendiri.